Alright, okay, baik. Hari ni kita bukan berdua saja tau. Kita ada dua orang jemputan, okay, tetamu jemputan kita. Saya perkenalkan Encik Zamir Zuki, seorang pakar tourism, influencer dan juga Puan Nur Hafizah Arab selaku pengurus program Tourism Productivity Nexus. Selamat datang semua. Program kita santai sahaja. So hopefully lepas ni kalau ada apa soalan ke atau apa-apa nak sambung lagi, kita boleh teruskan ya. Okay, sedikit housekeeping. Kita ada sedikit je nak beritahu sama ada kalau kita tak bertanyakan soalan, kita boleh mute kan kita punya mic sekarang ni. Kemudian be careful, kadang-kadang kita tak tahu whether keliling kita coverage kadang-kadang ada yang glitches of technical, so harap bersabar, okay? Jangan rasa macam alamak tak dengar Najib cakap, tak dengar Puan Fiza cakap atau Cik Zamir cakap kan. So kita sabar dulu, lepas tu nanti kita akan sambung balik dengan soalan yang sama atau kita discuss perkara yang sama juga. Okay, alright. Okay, sebelum kita kupas dengan lebih lanjut lagi berkenaan topik kita pada petang ni, iaitu kalau dalam poster tu kita tulis My Virtual Experience, My VXP, adakah anda bersedia? Dan kemudian kita ada klinik khidmat nasihat maya, TVET, bagaimana TPN, MPC membantu perniagaan anda. Yang ini memang sangat penting kepada tourism player kita. Kalau tak ada khidmat nasihat daripada TVET ni, kita kita tak tahu ke mana yang kita nak pergi. Sekurang ini kita tahu apakah yang akan dibincangkan dengan berlanjut nanti. Okay, dalam siri webinar yang pertama kita Naj, kita telah membincangkan topik virtual tour. Betul tak? Ya, virtual tour. Betul, dan juga kita boleh jual produk pelancongan kita tu, apa yang kita ada tu secara maya. Betul? Dan macam mana kita boleh buat duit. So kita dah discuss dah topik tersebut. Betul tak? Tapi hari ni kita go into detail. Iaitu apakah dia My Virtual Experience. Ya? Apa kata kita dengar daripada Encik Zamir Zuki kita? Apakah dia sebenarnya My Virtual Experience tu? Silakan Encik Zamir. Okay. Can you hear me? Dengar kan? Yep. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Well, minta maaf tadi terlambat sikit masuk. Saya terlupa saya punya email ni bukan Gmail, kita pakai Yahoo tadi. So when I click Yahoo dia tak geng lah. Dia Gmail je boleh masuk this hangout kan. So I have to log out and go into our Gmail. So let's talk about my VXP. My VXP ni actually stand for Malaysia Virtual Experience ya. Kan jadilah My VXP. Ini adalah satu inisiatif terbaik lah bagi saya. Di kala kita di dalam suasana yang tidak boleh ke mana-mana dan juga di mana antara kita yang telah kehilangan income untuk kembali beraksi pada ketika ini. So ini adalah inisiatif daripada Tourism Productivity Nexus dengan kerjasama Malaysia Productivity Corporation MPC. Okay, pada mulanya My VXP ni semualah tanya, dia kata mana virtualnya, which one is virtual, apa yang virtualnya. Dan ada juga yang tanya bila kata virtual ni pakai apa softwarenya apa dia punya ni. Dan saya ambil peluang ni untuk menerangkan bahawa it is a virtual my VSP ni eventually it is a virtual, tapi memandangkan dalam keadaan dalam negara kita ni our internet connectivity connection dia tidak stable tau. Dia kadang dia 4, kadang dia tak 4, kadang dia belum jauh lagi daripada 5. Jadi kebanyakan tools, kebanyakan software yang ada di pasaran ni kita tidak boleh memaksimalkan, kita tak boleh nak memanfaatkan untuk menjadikan 100% virtual. Jadi kita mulakan dulu projek ini dengan apa yang kita panggil sebagai live online experience. Live online experience. So saya tahu ramai yang dia kata apa ni, kami dah lama dah buat live ni apa semua, FB live everything semua tu apa semua. Yes, betul. Tetapi di dalam this new norms, apa yang kita nak tonjolkan sekarang ialah yes, you buat dalam live FB, tunjuk you punya activity everything, tetapi itu adalah secara percuma dan dia tidak ada tak structured.
Di mana dalam program MyVSP kita dia lebih structured. Kita perkenalkan new platforms, kita perkenalkan how to do the landing page, kita perkenalkan apa lagi online punya support yang dia boleh dimanfaatkan. Okay? So melalui yang saya panggil live our first to spearhead this project, orang panggil spearhead is the live online experience di mana yang penting sekali dalam apa-apa sekalipun yang kita nak jual, even package ke apa ke whatsoever, is actually the content. Content. Kalau content kita ni ke laut, kan? Betul. Dia tidak boleh dijual, tidak ada sharing value. Jadi benda tu tak guna. So di dalam kita punya the first project ni, dalam our first what do you call this, MyVSP 1.0, itu mengenal pasti beberapa segmen dalam industri ni yang boleh ditambah baikkan dan dikonvertkan kepada online. Jadi melalui platform ni semua, dia akan terbuka kepada semua aktivis. Bermaksud you tidak semestinya menjadi travel agent yang berdaftar, you tidak perlu menjadi tour guide yang berdaftar bayar setiap tahun apa semua, asalkan you ada sesuatu untuk dikongsikan dan pengalaman itu boleh kita buat melalui secara online, dan the best thing is that you akan dapat duit. Dulu itu yang penting tu. You dapat duit. Dulu Tika, next dulu kita promosi kan. Bila kita dah buat promosi, kita panggil kawan-kawan, marilah datang hotel, marilah datang office, you buatlah kari pap, mi goreng apa benda semua, bagi dia minum apa semua kan. Siap hadiah lucky draw just to attract. Tetapi now, dunia sekarang, the new norms now, you buat promosi tapi orang bayar. They pay for your ticket. Jadi this is actually the new norms. You boleh tunjukkan kata, I ada content ni, you nak tahu, you come to my session. And my session is not for all. It's only for selected 30. Kan? Jadi orang akan merasakan, ini special punya session. Ini something a good change. Jadi orang sanggup bayar for that. Jadi MyVSP is satu platform yang diinspirasikan oleh TPN untuk membantu semua aktivis di luar sana yang ada idea dan kita akan yakinkan dia bahawa I buy your story. Dan now this is a time for you to make your income, your money. Ini TPN tak habis 1 sen pun. Malahan dia bagi program ni secara percuma. Kita ada pakar-pakar kita yang akan mengajar macam mana nak bagi seronok cerita you, pengalaman you. Mungkin daripada our session yang 1.0 lepas saya buat percubaan kepada seorang penyanyi veteran. Kalau you muda, you mungkin tak kenal, nama dia Fredo daripada kumpulan Flybeats kan. Kalau cakap Fredo Flybeats ni kadang-kadang orang Fredo mana? Tapi bila you nyanyi je kata yang titisan demi titisan, dia kata, saya tahu lagu tu. Semua tahu. Betul. Saya nyanyi sikit, saya tahu lagu tu. So dia adalah salah seorang yang ada mangsa dalam semasa COVID-19 ni yang tidak ada income. Ya, betul. Jadi kita masuk, saya mengintip dalam Facebook dia buat Facebook live. Every day menyanyi sampai hilang suara 1 jam 2 jam. Yang penonton peminat ni kata, bang boleh nyanyi lagu ni tak bang? Bang cuba nyanyi lagu ni. Dia nyanyi sampai hilang suara. 1 sen pun tak dapat. Apa pun tak dapat. No contribution, nothing. So secara perlahan saya approach dia, saya ceritakan, if you come into our program, saya akan tunjuk cara macam mana for you to monetize. Macam mana berbaloi dan your value. Jadi lahirlah programnya di dalam 1.0 yang dipanggil Santai Hari Raya bersama Fredo. Santai Fredo. Kan. So that is to begin with lah Atika. Betul. Ya, betul. Bila kita bercerita pasal program mentor-mentee, apakah sebenarnya kriteria yang diperlukan?
Kriteria. Okay. Kriteria. Simple, Penting very tu. simple. You tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, you tak perlu ada degree, tak perlu ada master, tak perlu ada PhD. Tapi you pertama you perlu ada minat. You perlu ada minat. Yang kedua, you ada satu cerita, you ada satu pengalaman ataupun satu kebolehan, you ada skill, special skill yang boleh dikongsi. Okay? Okay. Ada minat. Yang kedua, you ada satu pengetahuan atau kebolehan unik yang boleh dikongsi. Tak guna juga kalau you ada kebolehan, katalah you kata you ada ilmu, boleh terbak, boleh batin, boleh apa, boleh ni apa, tapi tak boleh dikongsi kan. So itu tak termasuk dalam kategori itu. Dan yang ketiga you mempunyai you sangat familiar dengan teknologi. Bermaksudnya at minimum you kena ada Facebook account. Kalau Facebook account pun tak ada, bila tanya abang ada email tu apa? Dan you out. Okey, betul. Macam tapi benda macam tu apa tu boleh dibelajar. Boleh belajar. Kalau tak ada Facebook account, boleh buka Facebook account. Jadi yang penting betul cakap. Yang paling penting tadi Zamil cakap, yang paling penting ialah dia kena ada minat tu. Betul. Kalau dia minat, sikap dia betul, dan semua tu boleh kita ajar, boleh kita jadi mentor untuk dia. Okey. Dan last but not least, Tika, is satu lagi yang paling penting, elemen yang paling penting apa tahu? You kena ada masa lah. Masa. You kerja sampai 24 jam, you nak masuk kelas pun tak boleh. You tak boleh masuk kelas yang kita bagi ni pun you tak ada masa, tak guna jugalah kan. Betul. Pokok pangkalnya kita lah, kemahuan sendiri kan. Sebab tadi kita cakap pasal passion, interest, minat dan sebagainya. Okey, bila program ni dijalankan, berapa lamakah durasi tu program tersebut ya, Encik Zamil? Bila kita ada mentor dan kita ada mentee kan, berapa lama durasi dia tu untuk menyediakan sesebuah experience? Okey. Untuk program ini MyVXP ni pihak Tourism Productive Access dengan secara baik hatinya telah memberi menawarkan 10 jam 10 jam mentoring. Dia bukan macam training biasa, dia mentoring session. Membimbing mentee untuk menghasilkan dia punya showcase ataupun at least dia ada prototype. Okey. Saya ni pandai penjala tapi jadi dia dalam masa 10 jam tu dia dah tahu apa yang dia boleh buat dan apa yang dia boleh kongsikan. Kita kata dalam 10 jam tu lah. 10 jam tu tengok dia berapa lama yang dia boleh menerima ilmu tu kan. Okey, betul. Okay. Naj, mungkin boleh kongsi melalui pengalaman sebab kita dah ada Walk with One, kita dah ada Lenggong Valley hari tu. Berapa lama durasi untuk menyediakan sesebuah experience tu untuk dipasarkan melalui platform-platform tertentu tersebut? Okey, dia memang juga bergantung pada pengalaman sebelum ni seseorang itu. Contohnya lah, kalau seseorang itu memang dah ada pengalaman dalam bidang pelancongan, tourism, especially sebagai tourist guide, sebenarnya agak mudah dia nak pick up benda ni, sebenarnya mudah. Kita cuma nak tolong dia dari segi ubah daripada physical tour ya kepada virtual tour. Itu je yang nak diubahnya tu. Tapi bagi mereka yang bukan dalam bidang pelancongan, not yet in the tourism industry, and not tourist guides, then memang kita kena tolong lagi lebih. Okay, kita kena tolong lebih, kita kena ajarkan macam mana nak olahkan, betul lah macam Zamil sebut tadi, saya ulang balik, ada 3 elemen yang penting tu kan. Satu ialah dia kena familiarize diri dia. Kalau dia belum familiar, dia kena familiarize diri dia dengan teknologi. Internet connectivity itu paling basic lah, kena ada. Kemudian kena tahu macam mana nak manipulate, nak gunakan platform-platform yang akan diperkenalkan. Contohnya macam Google Meet ni. Jadi benda ni yang penting jangan takut. Pada mulanya memang orang yang tak tahu ni, dia memang rasa macam takut lah, macam mana nak guna ni, macam mana dia takut nanti tersalah klik sana, tersalah klik ni. Tak apa, tersalah klik tu kita boleh masuk balik.
benda macam ni. Jangan biarkan benda macam tu menakutkan kita. So itu satu. Betul. Nombor duanya, betul macam Zamil sebut tadi, konten tu sangat penting. Konten tu kandungan kita, apa benda yang kita boleh gunakan tu. Selalunya untuk semua yang baru, macam dalam grup ni ada beberapa orang yang saya tahu ada yang baru. Okay. Mulakan dengan cari satu benda yang kita memang familiar dan kita suka. Okay, kita familiar dan kita suka. Saya selalu bagi tahu orang, jangan takut kalau benda tu kita rasa macam tak ada market. Jangan takut. Okay. Sebenarnya semua benda pun ada market. Hanya kita kena tahu macam mana nak cari market tu, nak cari pasaran tu. Kalau you nak cakap pasal coin, kalau you nak cakap pasal pasal batu ke, pasal ulat ke, pasal apa pun kan, sebenarnya ada market. Kita cuma kena pandai cari market. Tapi kalau you sendiri memang passionate dengan benda tu, you suka benda tu, you ada ilmu, you nak kongsikan, then boleh dapat dia punya market tu. So dan yang ketiganya macam yang Zamil sebut tadi, so kita dah ada dia punya teknologi, dia punya content ataupun kandungan dia, dan ketiganya ini yang di mana saya rasa mentor paling banyak boleh tolong ialah skill dia. Skill dia. Macam mana nak market, macam mana nak buat slogan, macam mana nak buat tajuk, macam mana nak bercakap, macam mana nak ni. So itu yang saya sebut tadi, untuk tourist guide benda macam ni agak dah mudah dah. Ya, untuk tourist guide. Tapi untuk yang bukan tourist guide, jangan takut. Okay, jangan takut. Okay. Saya selalu cakap, untuk nak present tu, kita buat je macam kita bercakap dengan kawan-kawan. Do it as if you're talking to your friends. Okay. Sebab beza tau, bila kita fikir kita bercakap dengan kawan-kawan, kita natural. Apa yang keluar tu natural. Tapi kalau kita fikir, ini satu macam webinar lah, macam something yang very formal, kita jadi kaku. Betul. So macam baru tadi saya pun cerita dengan saya punya group mentee saya, sebelum kita buat apa-apa tour tu, kita kena fikir, caranya kita nak familiarize tu, kita cuba dapat tahu siapa dia yang nak masuk, dia dari mana, dia apa, dia punya minat, apa expectation. Jadi kita dah boleh rasa kawan dah. Then it's easy. So itulah. Betul. Terima kasih dengan pengisian tersebut. Cik Zamil, sebagai seorang mentor kan, adakah mentor ni nanti dalam program MyDSP ni, adakah mentor akan membantu beauty yang tu termasuk ke dengan yang 10 jam yang disediakan dalam program tersebut atau bagaimana? Okey, ini pengalaman saya lah. Selalunya 10 tu is a minimum lah. Sometimes saya mungkin bagi lebih sebab kita nak benda tu yang terbaik kan? Baik, silakan. Mungkin selepas tu dia ada perlu bantuan, dia akan contact, saya kata okay, let's have a private session. Jadi kita okay, kita bantu kan. Yang ada yang laju, dia boleh terus buat. Tapi apa pun macam Nash kata betul, you tak boleh takut benda ni. You kena anggap kata benda ni something that you want berkongsi dengan satu dunia. Jangan fikir duit dulu. Jangan fikir income dulu. Buat dulu. The money will come. Trust me, the money will come later. Buat dulu. Dan kita sebagai mentor, kadang-kadang kita nampak bagaimana kita nak pusingkan dia punya content itu kepada something yang very attractive, something yang sebagai contoh, saya ada mentee yang buat cooking. Dia bila turis datang, dia masak, tunjuk masak ni apa semua. Tapi bila dalam ini dia macam dia kata dia nak buat just cooking. Saya kata kalau buat just cooking ni buat YouTube, orang tengok saja. Betul. Yeah. So what are you going to offer? How are you going to be different? Ya, betul. So, saya label apabila saya tanya, kita kena tanya, macam mana you buat ni apa semua. Dia ceritalah dia masak macam ni. Then I realise that dia ni seorang yang tak mengikut undang-undang masak. Maknanya chef ni kan dia kata mula you kena potong bawang Dia nak buat cara dia. Dia ni memang macam so I name her, I call her the rebel cook. So I label her the rebel cook. Oh, best. Very good. And then kita target kepada orang how to do shortcut in cooking. Itu betul. How kepada orang bujang kata how to do shortcut in cooking. How to prepare simple menu but equal to the standard. So benda-benda ini yang orang akan kata saya perlu tahulah.
saya perlu tahulah macam mana nak kalau ada VIP ke, datuk-datuk ke, royalty datang rumah saya, apa 3 kos yang utama. So dia itu offering. So benda-benda macam tu kadang orang tak nampak. Kita sebagai mentor kita nampak, okay, why don't you sell this? Kenapa why don't you sell benda ni? You jual ni. Jadi orang nak tahu knowledge you. Orang nak tahu apa yang you tahu yang boleh dikongsi, then orang akan bayar. Dan selepas pada itu, you boleh upsell, kata okay, for more this one you can come to my class on a physical class or virtual class, you boleh upsell. And then apa yang paling saya utamakan ni, orang kita ni bila kita dah ada branding, contoh macam Anesh buat branding, dia ada branding dia, tapi satu perkara yang dia lupa souvenir, merchandising. These are the elements yang akan sustain, dan orang akan ingat. Once you start macam arkeologi Sungai Batu, Sungai Batu very good, dia dah ada t-shirt, dia dah ada so dia punya equipment yang akan mengingatkan dia kepada this kind of experience. So similarly, kita sebagai mentor, kita kena bagi input-input macam ni supaya selepas once they graduate dengan kita, once they do the first show, second show, dia dah ada platform, dia buat apa semua, dia boleh sustain, dia boleh cari makan sendiri. Kan? That is my opinion lah. Ya, betul tu. Saya setuju. Kalau Naj, kalau nak tambah apa-apa di situ dengan selepas branding, create your own branding. Ada Naj nak tambah di situ? Okay. Ini agak advance sikit lah. Okay. Jadi yang pentingnya ni, kita dah ada something yang kita minat, kita suka, kita dah ada some familiarity, kita kuatkan lagi familiarity kita ataupun apa yang kita minat tu, kita dalamkan lagi. Okay, dapatkan lagi maklumat yang berguna yang kita boleh share dengan dunia. And then barulah kita nak masuk branding sikit apa. Tapi memang saya suka sangatlah Rebel Cook tadi, memang best lah kalau dah ini. Okay, something yang Zamil sebut tadi is very very important. Okay, sebab banyak orang tanya kenapa tak tengok YouTube aja. Okay, kenapa tak buat YouTube aja? Okay, ada bezanya. Dua-dua ada pros and cons. Dalam dunia semuanya ada pros and cons. So kita kena pandai-pandai pilih yang mana yang kita nak guna pro dia, yang mana kita nak elakkan con dia. Okay, so untuk virtual tour, virtual experience macam yang kita buat ni, dia punya beza dia ialah dia live. Okay, dia live. Okay, now orang kata, ya kenapa tak masuk YouTube, lepas tu bila dah generate beribu-ribu peminat, kita dapat duit free-free je. In the first place, bukan mudah nak dapat peminat beribu-ribu tu. Betul. It's not easy. Bukan semua orang boleh jadi macam Pavitra dengan sungguh boleh dapat, you know. And benda tu it's not easy lah, okay. So to be very honest, sebenarnya benda macam ni, My VXP ni yang boleh menjadi stepping stone. Dia boleh menjadi stepping stone. Tak ada salahnya kita gunakan My VXP, My Virtual Experience ni sebagai stepping stone untuk kita majukan lagi dengan especially kalau nampak yang niat kita ialah untuk share. We want to share what we have, yeah. We want to macam tadi Walk with One, dia nak share Kampung Baru punya experiences. Yang nak buat stamp collecting tu, dia memang nak share dia punya minat dalam stamp collecting. Okay, ni saya nak ulang balik. Orang kata stamp collecting, siapa yang kumpul stamp sekarang? Don't be surprised, walaupun dah ada internet, dah ada email, dah ada WhatsApp, masih banyak orang yang minat stamp tau. And you don't need to benda yang kita nak jual ni, you don't need to have beribu-ribu orang sekaligus. Memang kita tak nak pun. Kita nak cuma 10 orang, paling banyak 20 orang. Okay. And of course, limited audience. Okay, the word is exclusive live. Yes, exclusive live. Itu dua konsep disekalikan, exclusive live, and then nanti you will build up a nice little group of followers. Then dari situ kita buatlah kita punya YouTube ke apa ke whatever yang dia akan complement each other. Jadi yang ni ada guna dia. You nak buat YouTube, you tak nak buat pun tak apa. To be very honest, I tak minat YouTube. To be very honest, saya tak minat. So people ask me, you know, you do very good virtual tours apa semua, but you don't seem to have any presence in YouTube.
it's okay. I'm happy with that. Nak buat Yeah. boleh. Siapa nak buat, saya sangat galakkan. But it's just Betul. not me. Okay. Yeah. But I love doing live virtual tours because I love the interaction. Macam ni. I love the Betul. Yeah. interaction. It's very satisfying because most of the time bila kita dapat orang yang sanggup bayar untuk masuk kita punya presentation ni, maksudnya dia memang dah ada minat. Betul. Okay. Yeah. Dia memang dah ada minat. So you just need to look for them. How to look for them? Masuklah nanti kita akan mentor you macam mana nak cari orang macam ni. Betul. Okey, berbalik pada Encik Zamil tadi. Okey, bagaimana cara pada sesiapa yang berminat untuk mengikuti program MyVXP yang akan yang dibuat oleh TPN dan NPC. Bagaimana cara mereka? Adakah form ataupun link yang boleh dikongsi di sini? Firstly, since program ini dianjurkan oleh Tourism Productivity Next. So dia punya website is actually you can go to the www.wayup.my www.wayup.my ataupun saya tahu Tamu Asia sendiri will be the organizer for this. Ataupun what you can do, you can just type the MyVXP, the hashtag MyVXP, and you akan jumpa kita di sana. Just leave leave a message dia. Alright, yes. Saya pun dah type in www.wayup.my. So that's the link dia. Okay, alright. So ada apa lagi nak tambah tak Cik Zamil sebelum kita beralih arah? Kita tak kena beralih arah sebab kita ada lagi tetamu, seorang lagi tetamu jemputan kita petang ni. I tambah sikit je. Just that semua yang ada konten ataupun antara tahu somebody yang ada konten, please introduce them. Sebab kita perlukan banyak konten untuk menyemarakkan kita punya ini dan untuk to increase your productivity. And then jangan bimbang pasal jangan fikir mengenai berapa you akan dapat. Because you akan pergi lebih jauh dengan kita. Bila teknologi telah akan mengizinkan, it's like you know what? It's like teleporting. Bermakna kalau orang tu dia daripada UK, dia nak pergi ke Sungai Batu contohnya, dia akan teleport diri dia ke sana when the technology permit. But now let's go into let's go together untuk sampai ke sana. So kita perlu all the content. So kita kena perbanyakkan content Malaysia. I think that's all, Atikah, that I want to share. Okay, tapi saya ada soalan ni Cik Zamil. Ada yang tanya sebab connection internet, tadi kita beritahu pasal teknologi dan sebagainya kan, tak semua tempat ada teknologi tersebut. Maksud saya connection, internet connection. Okay, di tempat-tempat terutamanya di daerah Kedah kan, mereka ada tempat-tempat menarik yang boleh dijadikan satu experience. Contohnya macam Gua Sireh, Gua Kelambu, betul tak? Jadi batu penghalang pada mereka adalah teknologi, because mereka tidak boleh menggunakan live masa di dekat dengan gua-gua tersebut sebab memang takkan ada. Walaupun telefon pun kita takkan dapat connection, cakap pun tak dengar dan sebagainya. Apakah advice or the best tip yang boleh untuk mereka ni masih lagi boleh menggunakan teknologi dan live, mungkin live di tempat lain, tapi macam mana dia nak gambarkan gua-gua tersebut, macam mana dia nak experience kan, dia nak everybody to be on the lookout, so that the gua tu inilah dia punya attraction. Macam mana? Adakah pre-recording atau macam mana ya? Mungkin boleh sharekan tips tu Cik Zamil? Pertamanya memang kita mungkin ada gangguan kadang-kadang satu tempat. Kita boleh buat pre-recording. Oh boleh ya? Kan in a small in this format. And then before that you come live di tempat yang internet okay stable, you bercakap and then you kata okay, this is my experience, you just share the video, the short video, ataupun you masukkan dengan gambar slides untuk menceritakan. Tapi teknik penceritaan tu yang kami perlu bantu. Okey, yang kedua, untuk menjawab soalan tu, saya mengalami satu perkara yang sama di mana tempat pelancongan ni bagus tetapi internet tak ada. Betul. Jadi kita membuat satu desakan di mana ada one of my mentee di Lubuk U Pahang, di mana tempat tu bagus for is a gathering untuk hammock camping semua, tapi dia punya internet connectivity very bad. So apa yang telah berlaku, kita telah menyampaikan melalui exco dan melalui adun setempat
supaya meminta diletakkan satu booster. Alright. Okay, betul. Jadi majlis pemandangan dia akan pergi kepada telco untuk meminta satu booster supaya tempat tu akan dapat better internet connectivity. Itu cara kedua. Jadi mana usaha kita bila kita beritahu tempat ni bagus, tetapi tidak ada internet connection. Secara tidak langsung majlis orang panggil majlis daerah atau majlis tempatan akan tahu ini boleh meningkatkan pendapatan setempat. Jadi mereka akan usahakan supaya internet connectivity di situ ada. Jadi dia akan letakkan satu booster dia panggil. So kita boleh request tu booster tersebut? Yes, tapi kita kena buat events, kita kena menunjukkan di dalam social media bahawa tempat ini memang baik, berpotensi. So itulah peranan kita. Apabila kita rasa tempat tu bagus, kita buatlah berkelah, buat apa semua, and then masuk dalam media sosial, and then kita buat satu desakan supaya we need booster di situ. Booster tu tak mahal. Dia hanya nak memperkuatkan bagi ada connectivity je kat situ. Betul, faham. Okey, boleh semua je boleh sebenarnya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, betul tak? Ada highway, di situ ada highway. Betul. Okey, baiklah, mari kita kalau ada soalan, hold dulu soalan tersebut, kita tunggu sampai habis part Puan Hafizah, sebab ini pun penting juga. Kalau kita ada experiences, kita dah ada syarikat dan sebagainya ni, mereka perlukan khidmat nasihat. Kita nak tahu apakah yang sebenarnya yang boleh diberikan ataupun yang boleh dibantu oleh pihak TPN dan also MPC melalui klinik khidmat nasihat Maya ini. Silakan Puan Hafizah. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih Atika, Nash, Malaysia for inviting menjemput saya selaku wakil untuk menerangkan mengenai khidmat nasihat Maya ataupun kita panggil TPN Virtual Advisory Clinic atau TVAC. Ini salah satu usaha kerajaan untuk mendekati players on ground zero. Bagaimana kita boleh membantu secara individu. Okay. Konsep dia di klinik, so kalau kita pergi klinik macam mana? Kita jumpa doktor. So itu konsep kita gunakan. So, siapa doktor ni? Mereka adalah industri player sendiri yang berpengalaman yang dapat membantu dalam 3 bidang yang kita fokuskan, iaitu pengurusan keuangan, industri structure dan juga siapa dah lupa? Keuangan. Sekejap ya. Structure. Business operation. If I may share my slides. Yes, please. Sekejap. Nampak ke saya? Dah nampak Tak nampak. Belum. You see now? Tak ada. Tak ada. First time guna Google Meet ni. Selalu tekan je. Selalu tekan Zoom. Present now tu kan Ika? Ada present now, ya. Betul. Present now. Present now. Ya, betul. Klik je present Kita now. tekan present now. Window, best window. Oh, okay. Right. Nampak? Okay. Yes, betul. Okay, nampak? Yes. Yes. Okay. So sekarang saya go back track lah macam mana MPC ni, kalau orang bertanya lah kenapa MPC buat kerja tourism. Kan? Okay, mandat MPC, a bit of history or ceritanya dari mana mandat MPC ni daripada kerajaan sendiri ya. Dari RMK 11, Rancangan Malaysia ke-11, kerajaan merasakan perlunya ada penglibatan pihak industri untuk menggerakkan
productivity di peringkat sektor, sektor pelancongan, sektor pembuatan, sektor penjagaan kesihatan atau healthcare, dan beberapa sektor yang 9 sektor yang difokus untuk menggerakkan pertumbuhan produktiviti untuk negara kita. So kalau kita tengok ke bawah tu lah tourismnya, kita diselia, dikawal selia oleh pihak EPU, Economic Planning Unit, yang menyalurkan dana untuk kita bergerak menjalankan program kita. Dan di atas sekali itu adalah Majlis Produktiviti Kebangsaan, National Productivity Council, yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So this is a real serious agenda, I would say a national agenda yang kita buat, dan juga semua program ini adalah berteraskan Malaysia Productivity Blueprint Strategic Thrust. So program MyVXP, TVET adalah terkandung di dalam thrust teknologi. Kita bawakannya di bawah teknologi thrust untuk menaikkan pertumbuhan produktiviti untuk pelancongan sebanyak 4.1% di akhir ke-11 nanti, which will be ending soon by 2020 ni. So there is a productivity growth for last year. So tapi tak tahulah selepas COVID ni mungkin kita ada a bit drop here. But insyaAllah dengan beberapa program kita jalankan ni, kita berharap kita dapat menggerakkan semula pertumbuhan produktiviti untuk pelancongan. Jadi sewaktu MCO kita bergerak juga secara online, dan maka itu keluarlah beberapa program, dan juga kita dapat synthesize 5R, PPN 5R to reset tourism. So apa yang kita buat untuk MyVXP tu adalah daripada the first 4Rs, R1 to event product, R2 research target market, remodel marketing promotion, and of course leveraging on technology. That is the component of MyVXP. Okay. Untuk yang TVET ni, it is to recalibrate the industry. Ini macam tadilah kita nak diagnose apa penyakit. Apakah kalau demam tu demam tahap berapa, apa jenis demam kan? Betul. Ya. So kita pecahkan kepada tadilah financial management, business operation, industry structure, dan kita punya khidmat nasihat ni bersifat bersifat recommendation, terpulang kepada syarikat yang mengambilnya, yang mengikuti sesi kita ni. It is a one-to-one interaction. Kita cuba padankan, kalau kata dia ada problem dari segi financial management, macam mana dia nak review dia punya cash flow dia kan. Kita akan padankan dengan advisor yang ada pengalaman dalam financial management, dan seterusnya. Yang business operation, macam mana dia nak susun semula dia punya aset-aset dia dari segi human resource, staffing, industry structure. Dari segi industry structure ni talking about your channel, your value chain, your presence, customer relations and all that. So kita ada 10 orang advisor yang telah kena pasti, dan untuk pengetahuan klinik ni masih kami jalankan sehingga bulan Oktober. Oh, okey. Berapa lama Puan selalunya durasi untuk seseorang mendapat kaunseling tu daripada kita bagi 1 jam. Okay. Dalam 1 jam tu syarikat yang masuk sesi ni bolehlah kemukakan soalan dan dapatkan pandangan, dan kita akan kita akan cubalah sedaya upaya untuk memberi recommendation yang sesuai
Untuk syarikat tersebut bergerak semula ataupun untuk membuat strategi yang seterusnya lah. Dan kita fokus untuk khidmat dasar ini adalah kepada syarikat mikro, kecil dan sederhana. Berdasarkan jumlah jualan lah. Mana yang huge company yang sales dia like 50 juta setahun, kita tak dapat nak terima lah. Betul. Fokus pada, I think because largely in tourism statistics is about 70% of micro players. Betul. Betul. Okey, saya difahamkan yang klinik ni adalah percuma kepada mereka yang minat tu. Yes. Ini adalah seperti saya tekankan tadi, ini adalah usaha kerajaan untuk membantu syarikat, industri semua. No cost to the company but it is cost to the government. Betul. Bahawa setiap sesi tu kalau saya nak jumlahkan ataupun saya nak kata nilaikan dalam dekat RM500 lah sejam. Betul tu. Duit tu kan. Ni yang sibuk nak buat duit dalam melalui experience. Yang ni kita pun ada juga cost kan yang bersangkutan. Semua ada cost. Kos itu ditanggung oleh kerajaan. Betul. Okey, ada kepada minat tu ada website ke yang perlu mereka ketahui Puan? Yes, ada. Mungkin boleh letak di chat box nanti ya. Ini boleh pergi ke mpc.gov.my/tvac This our landing page. Lepas you you masuk ke landing page ni, you boleh terus register TVAC here. Ada banyak button tu, register TVAC here, dan you click that button. Ini penerangan lah ada video dia, apa yang kita tekankan dalam TVAC tu dan apa proses flow untuk TVAC ni. Okay, once you click on the button, okay, you'll be brought over to the application form. Semua done online. All you need is saya percaya semua dah ada smartphone and and a reliable internet connection lah. Betul. Itu je modal dia. Itu saja And once you dah fill up the form, bila dah fill up form, on my side, on the back end, kita akan proses permohonan tersebut dan kita akan bagi maklum balas sekurang-kurangnya 2 hari atau 3 hari lah. Dan kita akan setkan sesi tersebut berdasarkan bidang yang diperlukan lah untuk khidmat nasihat. Okey, sangat bagus. Saya rasa sangat membantu kepada mereka yang memerlukan, terutamanya dalam keadaan sekarang pandemik yang masih lagi di setengah tempat seperti di Kedah dan sebagainya, mereka ada tempat lagi yang tak boleh kita kunjungi Okey, baiklah. Kita buka soalan. Sekiranya ada soalan daripada attendees kita pada petang ni, mungkin boleh unmute kan mic anda. Boleh tanya pada Encik Zamir, boleh tanya pada Nat, pada saya ataupun pada Puan Hafizah juga. Sekiranya ada apa sahaja soalan yang kami boleh bantu pada petang ni. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Sazli. Cik Sazli. Okay, actually saya sekarang ni bekerja di Saudi Arabia, jadi saya minat berkenaan dengan tourism and nak mempromosikan tourism di Malaysia, So adakah dengan cara this what you have explained ni, I mean peluang untuk saya mempromosikan tourism Malaysia kepada terutama sekali orang-orang di Saudi Arabia di sini sebagai side income sort of thing. So I am working in Saudi. So that is my question. So masih lagi di Saudi sekarang ya? Yes, saya dah 8 tahun dah kerja di sini. Okay. So bagus. masih lagi. Jadi saya mungkin kita boleh suruh Cik Zamir atau Naj take out the question, Naj or Zamir. Okay, saya Encik Sazli, actually itulah yang sebenarnya yang terbaik because since you are actually there, you can actually do the sharing
bermaksud, tapi nak tahu what is your content? Apa yang that you want to share? Do you have ada apa yang what is the product dekat Malaysia that you are familiar with? So because this My VXP ni lebih kepada satu pengalaman, satu penceritaan. Mungkin you boleh cerita pasal may I know Encik Sazli, where are you from? You daripada mana? Orang mana di Malaysia? Orang lagi mana? I'm from KL lah. Well, actually rumah di Shah Alam lah. You see? Okay. Basically I'm looking into, because di sini orang Saudi ramai suka travel ke Malaysia. Okay. Jadi cara kita nak mempromosikan Malaysia kepada mereka kan, okay, selama ni if you know, they know places like Sunway Lagoon, I mean tempat-tempat tu, tapi Malaysia there is more things to see, you see. So nak open up to them how I mean where to go, you see, like for instance they go there for honeymoon ataupun they go there with the family. Now what are the places that should be recommended for them, you see. So this is where I mean I'm coming in so that I mean kita boleh bagi them sort of a package, something and to know more about Malaysia. That's my objective. Okay, faham. Encik Sazli, I think what we can do, how we can help you is when you join you join our My VXP, I akan collaborate. I akan kawinkan you dengan kita punya with our operator, product operator ataupun page owner. Contohnya kita ada Sempurna, you know, very interesting ni. So that you can actually co-host untuk you buat duit. This one you can actually gunakan dia sebagai co-host. Jadi bila you punya live tu, you can dedicate to your friend di sana. So dia live, tapi another co-host is in Sempurna. Dia akan menceritakan this is that place at this package pada harga ni, and then you can earn dua benda. You can earn first the tickets untuk orang masuk and listen to the explanation of the island, of what to do in Malaysia, then to do things to do in Sempurna, things to do in the island, you know kan? You earn first the ticket. Yang kedua is when they actually physically datang. So the package pun ada commission juga. So you have two stream of income there. When you join, that can be arranged, no problem. Yeah. Okay. So basically I will just have to enter this www.wayup.my to you boleh ataupun go direct to Tamu Asia. Tamu Asia boleh apa ni? Cik Atika boleh ambil Atika boleh ambil as a mentee. Selepas itu when you complete the 10 hours, Atika will pass you to me so that I can actually link you to the person. So benda ni dia boleh buat collaboration. Don't worry. If you have the market, but you do not know the content very well, tak apa. You boleh ada co-host masa dalam show you. Betul, ya. They are so this one is the mission possible. This is not mission impossible. You can problem. Inshallah. Okay, I will try to communicate with so how to get hold of Tamu Asia? Is there a WhatsApp number or anything? Yeah, by the end of the program, boleh emailkan kepada atikanaj@gmail.com. Boleh emailkan. So nanti kita akan Okay. Ataupun boleh tulis dekat chat box, you can daftar My VXP tu dalam Google Form. Ya, betul. Ya, ada form pun ada dekat situ juga, betul. Ya, so ada kat situ. Saya baru jumpa, Okay, right. Terima kasih Cik Sazli. Ada sesiapa lagi nak tanya? Kalau bukan untuk My VXP saja, klinik pun boleh tanya, just in case kalau ada attendees kita yang sekarang ni memang perlukan perkhidmatan tersebut. Saya nampak Encik Mazlan Mahmud tengah angkat tangan tu. Dia nak tanya apa je? Itulah, silakan Cik Mazlan. Unmute tu. Kita nak tunggu RTO Sungai Batu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak ada soalan. Tapi kalau bagi time saya sikit, saya nak share sikit. Silakan. What I'm doing is this archaeology punya attraction. Dia ada archaeology, geology punya attraction. Dia ada 3 ikon dalam negara ni.
Satu is Lenggong Valley UNESCO World Heritage Sites. Mhm. Satu Jerai Geopark. Dan yang ketiga adalah Kedah Ancient Civilization. Kalau you tengok in front of me now, I can show you. Nampak? Nampak. Ya, Nampak? Batu. Okay, this is the stone tools. Stone tools dalam Soviet. Ini terdapat di Lenggong UNESCO World Heritage Site sahaja. Stone tools ni adalah alat batu pada zaman Paleolitik telah terbenam di dalam Soviet akibat daripada hentaman meteorite. Okey, itu general lah. So di depan saya juga sekarang ni, you akan tengok formasi Mahang. Nampak? Betul. Nampak tu. Okay, this formasi Mahang daripada Jerai Geopark di Pulau Songsong. Dia punya usia dia 480 million years. Wow. So, okay. Satu lagi saya akan tunjuk dekat you. This is replica. Replica dia panggil Tuye. Ini replika I buat untuk dia sebagai lambang ataupun ikon Kedah Ancient Civilization, which is the early civilization in this country, in Southeast Asia. Oh, detail of this, I tak boleh nak cerita. Detail dia tak boleh nak cerita lengkap. So might be you have to follow I punya expedition. Right. Betul. Ya, betul. Okay. This is a bit the story yang I akan start lah. So tak ada soalan lah tanya, tapi this is the few icon. Icon bukan dekat tempat-tempat ni, icon negara ni, tapi icon in Southeast Asia, which is I rasa we can explore, you can sell it dalam bentuk archaeotourism punya industri lah. Betul. Itu ya. Tapi next dah ikuti I punya program di Lenggong and cerita dia kalau di Lenggong tu volcanic ash 74,000 years ago. Toba super eruption dia panggil. Di mana belah tapak ya, Toba super eruption last 74,000 years ago. So these are the things yang kalau you cakap archaeology is about bones, stone tools, volcanic ash, cave arts, Paleolithic, Neolithic to the early civilization. Itulah lebih kurang kalau nak share Encik. Cik Zamil ni pandai tu. Ada cucu air ni. Okey. Sebab saya tak sabar supaya arkeologi Sungai Batu dia buat the first VXP. Ya, betul. Semua orang tak sabar ni kan. Dia punya show, you know, and then kalau kena dengan tagline dia, dengan offering dia, saya rasa ramai takers. Kalau dalam bahasa Inggeris pun lagi ramai. Cuma kita nak polish sikit macam mana how to make it interesting, what is the ini kan. So Alan, I think you kena buat my VXP. Ya, exactly. I punya mentor is brother Fuad kita. Oh, okey dah. Right. Okay.